Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati la yaumiddin, amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para pencinta ilmu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, yang dihormati Ustaz Amiri selaku admin ataupun moderator kepada program kita, Pusat Pengajian Al-Quran Z, dan semua warga kerjanya, kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Azza wa Jalla kerana masih lagi diberi ruang, diberi peluang oleh Allah untuk meneruskan majlis ilmu yang dianjurkan ini, iaitulah mempelajari, mengulang kaji sebuah kitab yang bernama Penawar Bagi Hati. Di mana kitab Penawar Bagi Hati ini sebuah kitab yang menarik, yang penting juga untuk kita mempelajari perkara-perkara yang boleh menyelamatkan, membaik pulih hati kita, bagaimana keadaan dia, sama ada dia dalam keadaan baik, aman, damai, tenteram, ataupun dalam keadaan perlu kepada baik pulih, perlu kepada muhasabah, perlu kepada beberapa ulang kaji tentang perjalanan hidup kita ini, para jemaah sekalian. Jadi alhamdulillah, kita telah bincang dalam beberapa siri yang lepas, iaitulah kita telah masuk dalam bab yang fasal yang kedua. Tuan Syekh kita rahimahullah ta'ala, dia bawa kepada kita tentang beberapa anggota yang menjadi punca untuk sampai kepada hati. Nah, tuan-tuan tengok bahagian satu, perihal 7 anggota. Maknanya kita akan bincang 7 anggota kita yang menjadi pintu masuk, madkhal kepada hati. Sama ada dia merusakkan hati atau dia menguatkan hati kita untuk beribadat kepada Allah Azza wa Jalla, untuk menjaga kedudukan kita ataupun mendekatkan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Kita dah masuk bab yang pertama, iaitulah penjagaan mata, penjagaan mata. Dan telah selesai kita bincang tentang mata. Kemudian kita berpindah pula kepada perkara yang kedua, anggota yang kedua, iaitulah telinga. Telinga juga kita dah bincang. Kita dah bincang di antara apa kelebihan, beza di antara telinga dengan mata, siapa yang lebih hebat, yang lebih kuat. Jadi ada ulama kata mata lebih kuat, sebab mata boleh tengok macam-macam pelbagai warna-warni depan kita. Ada kata la, sam aqwa, telinga lebih kuat. Kerana itu Allah telah sebut dalam Quran, innas sam'a wal basara wal fu'ad. Dia mula dengan telinga, kemudian baru mata. Dan ramai di kalangan ulama-ulama besar yang kafiful basar, tak nampak mata, tetapi oleh kerana dia ada telinga, dia boleh jadi ulama, boleh jadi pakar hadis, boleh jadi hafiz, boleh macam-macam ilmu yang mereka boleh menguasai walaupun mereka tak nampak mata. Tapi ingat, kalau dia tak nampak, tak ada telinga, dia tak dengar apa-apa, dia tak boleh menguasai sebab dia tak tahu nak kata apa. Kemudian kita berpindah kepada penyakit yang ketiga ataupun anggota yang ketiga yang memberatkan kita, iaitulah lidah. Anggota yang ketiga iaitu al-lidah, al-lisan, iaitulah lidah. Lidah ni alatnya kecil, kata orangnya nikmatnya sejengkal tapi balanya berpanjangan. Nikmatnya sejengkal, balanya berpanjangan. Jadi Tuan Syekh rahimahullah ta'ala, Syekh Abdul Qadir Al-Mandili, telah meletakkan kepada kita bahawa faedah bagi lidah itu 2 perkara. Yang pertama, dia panggil faedah untuk duniawi, untuk dunia kita, seperti akad jual beli, kita bercakap dengan orang, kita berbual-bual, bermesra,
tanya khabar, kan, berkata-kata, itu semua itu faedah. Tetapi faedah untuk akhirat banyak lagi. Kita boleh baca Quran, kita menyampaikan ilmu, berdakwah. Ada sebahagian daripadanya tidak nafikan, nampak dia macam kerja dunia, tapi faedah untuk akhirat juga. Itulah dia panggil pembahagian secara umum dan juga secara khusus tentang faedah lidah. Kemudian kita juga telah berbincang tentang perkara-perkara yang telah menyebabkan lidah kita ini bermasalah. Dan kita berhenti bagi jemaah yang ada kitab ini, yang ada kitab versi yang ana syarahkan ini, muka surat, kita berhenti di muka surat 35, iaitulah kata-kata syair. Kata-kata syair dikata apa? Jirahatus sinan lahal ti'am wala yaltaimu majarhal lisan. Allahu akbar. Tuan-tuan hafal kata-kata itu ni, syair ni menarik. Dia kata jirahatus sinan lahal ti'am wala yaltaimu majarhal lisan. Artinya luka dengan sebab lembing, tombak, boleh sembuh dengan mudah, insya-Allah. Letak ubat, letak perkara-perkara yang boleh menyembuhkannya. Tetapi tiada sembuh luka yang ditusuk dengan lidah. Allahu akbar. Sebab apa? Sebab lidah dia masuk ikut telinga. Yang masuk melalui telinga dia melekat lama dalam jiwa kita. Yang masuk melalui mulut lekat sekejap, mungkin 2 hari, mungkin 3 hari, kemudian dia keluar. Sebab itulah bahayanya keracunan yang masuk melalui telinga lebih bahaya daripada keracunan melalui lidah, melalui mulut. Tapi dua-dua tu bahaya, tidak dinafikan. Tapi kalau nak dibandingkan, kata di ahli syair lagi, kalmul lisan angka min kalmis sinan. Luka yang dilukai oleh lidah lebih teruk daripada luka yang dilukai dengan lidah, dengan tombak. Baik, kita sambung perbincangan kita lagi para pelajar sekalian, para pencinta ilmu sekalian. Daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dia menceritakan, telah mencerita oleh Abu Sa'id Al-Khudri, seorang sahabat. Dia kata, idza asbaha ibnu Adam, manusia itu apabila berpagi-pagi, fa innal a'dha'a kullaha tukaffirul lisan, bersegeralah oleh segala anggota semuanya kepada lidah. Mana anggota lain ini mari tumpu kepada lidah belaka. Fa taqul, mereka menasihati lidah, ittaqillaha fina, wahai lidah, hendaklah engkau takut kepada Allah Azza wa Jalla, menuntut oleh kami akan dikau dengan nama Allah, bahawa engkau betul atas petunjuknya. Ingat balik, kami betul, ittaqillaha fina. Fa innama nahnu bik, kerana bahawasanya engkau, jika engkau lurus, nescaya kami lurus. Kalau lidah tak bohong, lidah bercakap betul, yang lain-lain pun betul juga. Tengok, fa iza istaqamta istaqamna, kalau engkau istiqamah di atas jalannya benar, jalannya betul, jalannya lurus, kami pun istiqamah. Wa in wajajta wajajna, kalau kamu bengkok, menyeleweng, kami juga sama. Asar ini direkod oleh Imam Tirmizi dengan sanad yang hasan. Apa maksud dia kata-kata ini? Maknanya anggota-anggota lain ini akan terikut dengan apa yang dibuat oleh lidah. Contohnya bila lidah cakap benar, jadi yang lain pun akan backup. Kita akan mempertahankan kebenaran. Tapi kalau lidah bohong, cakap lain, akhir sekali bila dia bohong, anggota lain pasal kena buat, kena ikut apa yang dia buat. Dia berjanji bohong, jadi yang lain-lain pun bohong juga, dengan memek muka, bermula daripada memek mukanya bohong juga.
Kemudian perangai-perangai lain juga juga terjadi. Kita mengatakan ini satu perkara yang cukup menakutkan kita para jemaah sekalian, untuk kita berhati-hati, mengambil langkah berjaga-jaga, sebab lidah itu cukup berbahaya. Mungkin saya dah sebut kepada tuan-tuan kata-kata ulama salaf. Dia kata, innal bala'a muwakkalun bil mantiqi, innal bala'a muwakkalun bil mantiqi. Bala ni kadang-kadang dia datang dengan sebab lidah kita. Bala ada kalanya datang dengan sebab lidah kita. Mana lidah kita bercakap tak betul, jadi hak lain pun jadi tak betul. Maka perbuatan kita juga jadi menyeleweng, yang akhirnya semua jadi tak betul dengan sebab lidah yang tidak betul. Nas'alullaha as-salamata wal afiyah. Kita minta supaya Allah Ta'ala selamatkan kita daripada bencana yang buruk, yang dahsyat, yang tak baik ini. Itu kata-kata Syekh Al-Imam Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu wa ardahu wa arda jami'is sahabah. Kemudian kita berpindah pula pada kata-kata ulama salaf yang lain pula. Apa dia cakap? Berkata Syekh Malik bin Dinar rahimahullahu ta'ala, berkata Syekh Malik bin Dinar, dia kata, idza ra'aita qasawatan fi qalbik. Dengar ni. Apabila engkau melihat ada tanda-tanda kerasnya hati. Apa dia kerasnya hati? Maknanya hati kita ni sukar untuk menitiskan air mata khasyah kerana takut pada Allah Azza wa Jalla, sukar untuk menitiskan air mata penyesalan di atas perkara-perkara buruk yang kita buat, sukarnya untuk kita menyesali perbuatan-perbuatan yang salah. Nampak keras. Orang tegur, nasihat, kita anggap musuh. Setengah orang tu ikhlas dia nasihat pada kita. Ya akhi, cakap one by one, seorang sama seorang. Tapi tak, lepas kawan tu nasihat dia post di Facebook, kononnya kawan makan kawan, kawan kencing kawan. Dia bukan nasihat cara terang-terangan di media sosial. Dia bercakap one by one dengan awak. Boleh awak hentam dia balik, konon-kononnya kawan tu hasad, dengki, la khata' hazan. Tengok. Idza ra'aita qasawatan fi qalbik, bila mu tengok hatimu mula keras, wa wahnan fi badanika, dan kamu rasa lemah, tubuh kamu tak bermaya, lemah, futur dia panggil, lemah. Wa hirmanan fi rizqika, dan terhalangnya rezeki yang baik terhalang, mungkin itu rezeki yang lain tu banyak. Fa'lam annaka takallamta fima la ya'nik. Fa'lam annaka takallamta fima la ya'nik. Maka ketahuilah bahawa engkau telah berkata-kata dengan perkataan yang tidak perlu, tidak memberi manfaat pada dirimu. Ini kata Malik bin Dinar. Kata-kata ini dinukilkan oleh Syekh Al-Manawi dalam kitabnya Faidul Qadir. Maknanya punca mari kerusakan kita ni, lemahnya kita dalam ibadat, rezeki yang baik-baik tak dapat. Mari daripada mana? Mari daripada ma takallamta fi ma la ya'ni. Jadi bagi jemaah yang ada kitab ini, versi cetakan yang ada di tangan saya ni, cetakan yang ke 2017 ni. Baris dia salah ni. Dia tulis takallam tu, sebenarnya takallamta la ya'nika. Jadi harap ustaz yang baca tu betul lah, kan? Maklum sajalah cetakan dia begitulah keadaannya. Tapi kita minta maaf lah bagi pihak kita di atas kesilapan teknikal. Baiklah. Kata Syekh lagi rahimahullahu ta'ala, dan ketahui olehmu, wahai para pembaca, para pencinta ilmu, dan ketahui olehmu bahawasanya perkataan engkau itu ada kalanya taat atau maksiat, atau yang harus atau yang sia-sia. Allahu Akbar. Baik, kita punya ucapan kita, kata-kata kita ada 3-4 kategori. Yang pertama taat, yang kedua maksiat, yang ketiga perkataan harus,
Yang keempat, sia-sia. Maknanya langsung tak ada faedah apa. Jadi, ataupun harus yang sia-sia, boleh juga. Jadi 3. Baik, Tuan Syekh akan cuba detailkan kepada kita 3 perkara tadi, atau 4 perkara. Maka jika ada ia taat. Jadi kalau perkataan kita perkataan membawa kepada ketaatan, memberi faedah kepada kita. Apa dia taat? Seperti menyuruh dengan mengerjakan kebajikan dan menarang daripada kejahatan. Jadi hak taat tu kita suruh kerjakan kebajikan, kita ajak orang buat baik, dakwah orang, ajar orang Quran, ajar benda-benda yang baik. Maka itu ketaatan nama dia. Atau kita larang daripada buat benda mungkar, benda maksiat, benda bid'ah, benda khurafat. Itu juga termasuk dalam ketaatan. Itu satu. Maka padanya pahala yang besar-besar. Besar pahala tu. Kan dalam hadis yang kita dah baca di awal dulu. Wa innar rajula la yatakallamu bil kalimati min ridwanillah la yulqi laha bala. Ada orang yang bercakap dengan satu kata-kata yang dia pun tak nampak kata-kata itu besar faedahnya, tetapi mendapat keredaan Allah Azza wa Jalla sehingga ia diredai oleh Allah Azza wa Jalla dengan sepatah kata. Anda kata apa? Boleh jadi orang ni nak mati, kita nasihat dia, suruh mengucap, dia mengucap. Subhanallah. Orang sedang berkelahi, kita kata la. No. Dia berhenti dengan sebab kita. Satu pertumpahan darah telah dapat diselamatkan. Contohnya. Ataupun tengok, dan ada kalanya ia maksiat. Makna perkataan kita tu maksiat. Di antara perkataan maksiat yang cukup berbahaya para jemaah sekalian, para pelajar sekalian, perkataan maksiat yang cukup berbahaya iaitu kata-kata wa innar rajul la yatakallamu bil kalimati min sakhatillah. Dan hadis tadi sambung kan. Ada orang yang berkata-kata dengan perkataan yang boleh membawa kemurkaan Allah Azza wa Jalla, la yulqi laha bala. Dia ingat ke biasa ya. Jadi ulama hadis ketika bahaskan hadis ini, dia kata apa? Di antara kata-kata yang berbahaya itu iaitulah memuji-muji, berkata-kata dengan perkataan yang bohong di hadapan pemerintah yang zalim. Kerana nak bodek pemimpin, nak bodek pemerintah, nak dapat projek, dia punya pujian melangit-langit. Dulu keji. Nah, tapi bila kawan tu dah jadi bos, dah jadi pemimpin, dah jadi orang besar, semua pakat puji belaka pula. Ini bahaya kata-kata ni. Sebab bila orang baik macam ni pergi mengeluarkan kata-kata yang menunjukkan keredaan dia kepada si pemimpin tadi, yang menyebab pemimpin makin angkuh. Dia tak dengar nasihat. Dia dengar semua orang ampu dia. Ini bahaya. Ataupun perkataan yang merusakkan akidah, contohnya dia pergi kata kepada benda-benda yang boleh merusakkan akidah, ini juga cukup berbahaya. Min kalimah. Mana perkataan yang kecil je, sepatah je, tapi ada yang mengundang kemurkaan, ada yang boleh membawa keredaan. Baik, maka kalaulah ia itu merupakan perkataan maksiat padanya, maka padanya seksa yang tiada engkau kuasa menanggungnya. Allahu Akbar. Seksa yang tidak kuasa untuk engkau menanggungnya kerana tak terlalu dahsyat sangat. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayat oleh Sayyidina Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu, Muaz kata, satu hari aku bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah perjalanan musafir. Tuan-tuan kena ingat siapa dia Muaz. Muaz inilah di antara orang yang rapat dengan Nabi, yang sentiasa mengambil peluang untuk dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam musafir ini, bila dia tengok Nabi tak ada orang dekat dia, Muaz pergi. Supaya ada peluang, sama ada dia nak dengar nasihat Nabi, nak bagi nasihat kepada dia, atau dia akan bertanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila berpeluang. Yang pentingnya dia tidak mengganggu rehat Nabi ke. Yang penting dia pandai. Jadi Muaz inilah yang Nabi SAW pegang tangan dia satu hari. Nabi kata, ya Muaz, inni uhibbuk. Muaz, aku sayang padamu.
Kamu jangan tinggal bacaan setiap kali lepas salat. Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Agak-agaknya para pencinta ilmu semua dah tak tinggal bacaan ni. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah saya, tolonglah saya untuk selalu sentiasa mengingatimu dan sentiasa bersyukur padamu dan sentiasa beribadat. Ala zikrika wa husni ibadik, menunaikan ibadat dengan baik. Ini Muaz. Baik, kita balik pada tajuk kita, nanti tak habis. Jadi Muaz bila dia dekat dengan Nabi SAW, maka dia pun bertanya. Dia kata, ya Rasulullah, beritahu kepadaku satu amalan yang boleh masukkan saya ke dalam syurga dan menjauhkan saya daripada neraka. Muaz tak minta projek. Dia duduk dekat Nabi berdua. Boleh je dia nak minta tak? Minta bantuan ke, minta kuda cantik ke untuk perang ke, minta lah. Semua tu kecil belaka tu. Hak dunia ni halus. Akan hilang, sama ada dia hilang atau kita hilang. Dua tu je. Tapi dia minta yang besar. Permohonan dia kata apa? Masukkan saya ke dalam syurga, menyelamatkan saya daripada neraka. Maka Nabi SAW berkata, sesungguhnya engkau telah bertanya tentang perkara yang besar. Besar ni soalan awak ni. Dan ia adalah perkara yang mudah jikalau Allah memudahkan bagi seorang itu. Allahumma sahil umuran ya Rabb. Ya Allah, permudahkan urusan kami sebagaimana Allah Ta'ala bagi kepada Sayyidina Muaz ini. Maka Nabi kata, kamu hendaklah menyembah Allah dan jangan menyekutukan Allah. Ta'budullah wa la tusyrik bi syai'a. Satu. Ini asas. Dirikan salat, tunaikan zakat, berpuasa pada bulan Ramadan dan menunaikan haji. Kemudian Nabi SAW menyambung lagi, tidaklah saya tunjukkan pintu-pintu kebaikan? Nakkah tidak aku tunjuk pada kamu pintu kebaikan? Maka Nabi kata, puasa itu penghalang daripada neraka, dan sedekah itu memadamkan segala kesalahan sebagaimana air memadamkan api. Dan antara kebaikan lain ialah seorang itu solat pada waktu malam. Kemudian membaca, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam baca ayat itulah, tatajafa junubuhum tu. Kemudian baginda berkata, ini baru nak sampai ke tajuk kita ni. Nabi pun tanya lagi. Nabi baca surah As-Sajdah ayat 16 hingga 19. Panjang ayat itu, saya ringkaskan dengan masa kita ni. Kemudian baginda pun berkata, mahukah aku beritahu kepadamu, hai Muaz, urusan yang paling besar, tiangnya dan puncaknya. Apa dia tiang agama ini, kemuncak agama itu? Aku berkata, naklah Rasulullah, kenapa tak nak? Maka Nabi kata, urusan yang agung adalah Islam, tiangnya adalah salat, dan puncak perjuangannya jihad fisabilillah. Jihad fisabilillah. Kemudian baginda berkata lagi, nakkah aku beritahu kepadamu tentang hak milikmu yang menentukan semua perkara? Nak ke Mu'ad? Mu'ad kata, naklah ya Rasulullah, kenapa tak nak? Maka baginda sallallahu menarik lidahnya dan berkata, tinggalkanlah ini daripadamu. Mana jaga lidahmu ni, jangan duduk ikut apa yang dia nak cakap. Maka aku pun berkata, wahal yakubun nas ala wujuhim, au apa ni, aku tanya Nabi SAW, wahai Nabi, adakah kita akan disoal tentang apa yang kita perkatakan? Ni tajuk kitanya. Mu'ad tanya, ya Rasulullah, adakah kita akan dipersoalkan tentang apa yang kita perkatakan ini? Maka Nabi jawab, wahal yakubun nas ala wujuhim au manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Maka Nabi SAW mengata, adahai lalainya kita, sesungguhnya manusia dalam neraka ditekuk muka dan leher mereka ke arah api neraka disebabkan dosa mereka yang terhasil daripada lidah-lidah mereka. Wal'iyazubillah. Mana hasaidul alsun, hasaidu alsinatihim, mana hasil daripada tuaian daripada lidah yang bercakap yang tidak terkawal, itulah di antara punca manusia yang dihumban ke dalam neraka. Wal'iyazubillah, wal'iyazubillah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dengan sanad yang sahih. Alhamdulillah. Baik para jemaah sekalian, itu kategori yang kedua. Kategori yang ketiga dalam perbincangan kita ini, sekiranya suatu perkataan itu adalah
harus tapi tidak mendatangkan faedah. Maka ia ibarat membiarkan malaikat kiraman katibin dengan melakukan tugas mencatat sesuatu yang tiada kebaikan. Jadi maknanya kita ni, kalau kita bercakap benda tak ada faedah, seolah-olah kita memenatkan malaikat dengan benda yang tak berfaedah. Jadi kita buat benda tak faedah, kita buat nyanyi pada kiraman katibin, malaikat pencatat amalan juga buat benda yang tak ada faedah untuk kita. Kita kata subhanallah. Subhanallah. Baik. Amalan ini disampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala serta dibacakan di hadapan Allah pada hari kiamat. Ketika itu mereka berada dalam keadaan huru-hara yang besar, lapar, dahaga dan tidak berpakaian. Itulah yang kita takut sangat-sangat para jemaah sekalian, supaya kita jangan terjebak dengan perkara yang tidak baik. Jadi maknanya, kalaulah kita bercakap baik, alhamdulillah berpahala. Kalau cakap tak baik, boleh dosa. Dosa tu tengok kategori, tengok tahap lah. Kalau kita bercakap benda yang kosong je, harus, tapi tidak memberi faedah, rugi juga. Malaikat mencatat, kita kata rugi. Ataupun kita bercakap benda yang harus tapi memberi faedah, itu tak ada masalah. Ada faedahnya juga untuk dunia, paling kurangnya. Baiklah para jemaah sekalian, sebagai penutup, memandangkan kita sekarang berada di bulan yang mulia ini, bulan Rajab. Jadi ada kaitannya dengan apa yang dilihat oleh baginda Nabi SAW. Dalam hadis yang sahih, Nabi kata, ataitu ala sama'i dunya lailata usriya bi. Aku naik pada langit dunia ni pada malam pada malam baginda Nabi SAW dimi'rajkan, diisrakan. Fara'aitu fiha rijalan. Aku tengok beberapa orang laki-laki tuqta'u alsinatuhum wa shifahuhum bimaqarid minar. Dipotong lidah mereka dengan guntingan daripada neraka. Na'udzubillah. Jadi Nabi duduk tengok, manusia apa ni? Jibril. Fakultu ya Jibril, ma haula? Siapa mereka ya Jibril? Qala haula'i khutaba'u min ummatika. Kata Jibril, itulah penceramah-penceramah, pakar-pakar motivasi, penceramah-penceramah yang hebat-hebat di kalangan umatmu. Mereka pandai berceramah, ya'muruna an-nasa bil birri wa yansawna anfusahum. Suruh orang buat baik, dia sendiri tak buat baik. Suruh orang buat baik, dia sendiri kacau. Na'udzubillah. Ini kadang-kadang kita bercakap tentang integriti, suruh orang tu amanah-amanah ni, tapi duit orang kita sendiri sapu juga. Na'udzubillah. Wa hum yatlunal kitab afala yaqilun. Mereka baca kitab tapi mereka tidak beramal. Jadi kita mengatakan ini di antara perkara yang Nabi kita tengok, di mana pada malam Mi'raj, dalam riwayat yang sahih. Hadis ini riwayat oleh Abu Ya'la dalam musnadnya dan Imam Ahmad. Kata di para pentahqiq, hadis ini sahih, alhamdulillah. Banyak sebenarnya cerita-cerita tentang Isra' Mi'raj, tapi hadis yang tak sahih, kita kata berhati-hati tuan-tuan. Sebagai penutup kepada bab kita ni, bab lidah, satu lagi kisah yang ditengok oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj. Nabi kata, lamma urijabi, apabila aku dibawa naik, maratu biqaumin lahum azfarun min nuhasin. Aku tengok satu kaum, kuku mereka daripada tembaga. Yakhmusuna wujuhahum wa sudurahum. Mereka menggaru-garu muka mereka, dada mereka garu, bercalah habis, luka habis. Faqultu man haula ya Jibril? Jibril, siapa itu? Allahu Akbar. Faqala haula alladhina ya'kuluna luhuman nas. Itulah golongan orang yang makan daging manusia, wa yaqauna fi a'radihim, dan masuk campur dalam urusan marwah orang. Hadis ini jadi mengumpat. Hadis ini rawahu Abu Daud dengan sanad yang baik, alhamdulillah. Kita mengatakan ini riwayat-riwayat yang sahih menunjukkan kepada kita betapa bahayanya lidah, sehingga kan pada malam Mi'raj, selain daripada Nabi kita nak terima solat, Nabi juga dipertontonkan, diperlihatkan amradil ummah, beberapa penyakit umat ini, di antaranya penyakit lidah yang kita sedang bincangkan ini, kita kata cukup berbahaya. Jadi sekarang ni orang mencabul kehormatan manusia lain senang sewenang-wenangnya. Hidup cakap dengan kawan-kawan, kutuk kawan sendiri. Depan kawan puji, belakang kutuk. Apa yang kita tak buat sekarang?
Kadang-kadang kita satu pejabat, satu teman, satu tempat kuliah pun macam tu juga. Waktu tak ada kawan ni, okeylah, ni penceramah yang baik, orang hebat. Kawan tu tak pergi, apa dia tak kata. Inilah tokoh fulan-fulan yang diperli, yang dicerca, yang diganyang. Di sebaliknya, kita mengatakan ilah keburukan yang berlaku dalam dunia ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala selamatkan kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. InsyaAllah kita akan sambung lagi dalam siri yang akan datang. Bab yang keempat, iaitulah penyakit daripada perut. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.